Okey, hai, selamat pagi semua. Okey, cikgu hari ni cikgu nak mengajar berkenaan tajuk yang sama minggu lepas, iaitu nisbah dan kadaran. Tapi kali ni kita lebih kepada penyelesaian masalah. Masalah ni apa? Ada ayat lah. Jadi kita nak faham ayat-ayat apa yang ada di dalam soalan tersebut. Okey, next. Okey, sebelum tu kita imbas balik, takut kamu lupa. Imbas balik bagaimana soalan bentuk nisbah dan kadaran ni. Sebagai contoh, katakan ada bintang 2, bulan ada 3 katakan. Okey, dalam ayat tu dia akan ada kepada. Tengok. Sebelum dan selepas. Sebelum, selepas kepada. Kepada kita letak bintik. Titik 2 ni. Kemudian dia katakan soalan ni, dia kata bintang kepada bulan. Jadi kamu boleh jawab 2 nisbah 3. Bintang kepada semua. Jadi 2 nisbah 5. Semua kepada bulan. Maknanya 5 nisbah 3. Cikgu rasa kamu cekap sebab latihan yang kamu hantar pada cikgu minggu lepas, cikgu dah tengok. Kemudian kebanyakannya daripada awak betul dan tahniah dari cikgu. Okey. Okey, mari kita tengok soalan daripada buku teks kamu. Yang mana buku teks kamu? Okey, buku teks kamu muka surat 159 Kamu buka, kamu semak sama-sama cikgu lah. Okey, Puan Sumita menyediakan 12 biji kek cawan. Okey, 12 biji kek cawan. Ni kek cawan. 5 kek itu berperisa coklat. Okey, 5 daripada dia adalah coklat. 5 daripada kek itu berperisa coklat. Dan selebihnya berperisa pandan. Maknanya kamu kena faham bahawa ada 12 biji kek. Kemudian dia tak bagi tahu perisa pandan tu berapa kan. Jadi kita tolak lah. Kita tolak kek yang dia bagi tu 5. Yang ni senangnya. Maknanya yang ni dapat 7. Okey, maknanya 7 biji kek pandan ni. Kek pandan ni ada 7. Coklat ada 5. Kau bilang dalam ni pun kau tahu. Okey, kemudian jika 2 biji kek coklat dan 5 biji kek pandan itu dimakan oleh anak-anak dia. Anak dia makan 2 coklat. Makan. Ni maklumat lah. Apa yang kita tulis ni adalah maklumat daripada ayat tersebut. Kalau kamu dia makan coklat 2, kemudian pandan 5 biji pandan. Okey. Berapakah ayat terakhir? Berapakah nisbah dalam bilangan kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan? Tu nampak ayat belum dimakan, dia tak makan lagi. Bilangan kek coklat kepada kek pandan. Okey. Kek coklat kepada kek pandan. Dia dah habaq dah dalam tu. Kek pandan. Maknanya okey, soalan dia kata macam mana kita nak kira ni? Okey, daripada sinilah. Daripada sini. Makan 2, kek coklat 2. Maknanya ada 5 tolak 2 sama dengan 3. Coklat ada 3. Pandan ada 5, makan 5. Pandan ada 7 tolak 5 bagi 2. Ni gambar ni dia dah tunjuk dah.
Okey. Jadi jawapan dia 3 nisbah 2. Tak ada apa pengiraan secara teruk pun. Yang kita kena jelas adalah bagaimana kita nak faham soalan. Okey, next. Okey, soalan nombor 2 pula. Okey. Ukuran sebuah bilik ditunjukkan dalam rajah sebelah. Okey ni Ini bilik tu dia bentuk kotak. Yang mana kotak tu ni 10, ni 8, ni 8, ni 10. Okey. Kemudian sebuah kabinet, kabinet dengan panjangnya 10 meter dan lebarnya 1 meter. Panjang dia 10. Boleh letak kat sini lah. Sini ada pintu kan. Macam kita tengok gambar ni. Dengan lebar 1. Lebar dia 1. Okey. Hendak dipasang di salah satu bahagian dinding. Dinding di dalam bilik itu. Kalau kot ni tak boleh pasang sebab dia panjang dia 10. Okey. Ruang di dalam bilik. Okey, berapakah nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet? Okey, kita tengok. Yang ini pasang tingkap. Pasang tingkap. Jadi dia pakai belah ni lah. Okey. Panjang bilik 10 meter, lebar 8 meter. Panjang kabinet 10, lebar kabinet 1 meter. Cari nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Okey, panjang bilik 10, kemudian lebar bilik 7. 8 tolak 1. Dapat dah 10 nisbah 7. Okey, next. Okey, soalan nombor 3. Sebanyak 8 biji pau inti kaya. 8 biji inti kaya. 12 biji pau kacang. 12 biji kacang. Dibungkus semula di dalam 4 paket yang mempunyai bilangan pau inti kaya dan inti kacang sama banyak. Okey, dia bahagikan dengan 4. Okey, 4 paket lah. Kemudian dia kata berapakah nisbah pau inti kaya kepada inti kacang dalam setiap paket. Okey, kalau bahagi 4 di sini dia ada 4 bungkus. 1, 2. Ini cara lukis lah. Kalau awak pandai bahagi, awak bahagi. 8 1 kaya, 2 kaya, 3 kaya, 4 kaya. Okey. 5 kaya, 6 kaya, 7 kaya, 8 kaya. Maknanya 8 kaya. Habislah 8 kaya. Maknanya dalam paket ni dia dapat 1 biji, 2 biji. Setiap daripada kumpulan ni dia dapat 2 biji. Nombor tu nombor bukan bilangan. Jadi kau kata 48 biji pula. Kemudian 12 kacang. 1 kacang, 2 kacang, 3 kacang, 4 kacang. Dia pecah lah. Masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 3 nombor kan. Maknanya kacang dalam satu plastik ni kaya ada 2. Kacang ada 3. So kita balik pada soalan ayat akhir dia ni. Berapakah nisbah bilangan paket pau kaya kepada kacang. Kaya ada 2, kacang ada 3. Dah dapat. Okay, next. Api teko menggunakan 7 cawan tepung dan 3 cawan susu. Okay. 7 cawan tepung dan 3 cawan susu untuk membuat adunan kuihnya.
Rakannya Laili mencuba resepi yang sama, tapi dia mengurangkan secawan tepung dan menambah 2 susu. 2 cawan susu berbanding dengan adunan aprita. Berapakah nisbah bilangan cawan tepung kepada, ni, soalan dia duduk ni. Berapakah nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan Laili? Okey, Laili je. So sekarang ni kita nampak, kita kena catat dulu. Nak buat soalan macam ni kena catat dululah. 7 cawan tepung. 3 cawan susu. Okey, kita tengok Laili pula. Laili macam mana? Dia mengurangkan secawan tepung. Dia kurang secawan, maknanya tolak 1 lah. Tolak 1. Maka susu pula ditambah 2 susu. Tambah 2 susu. Jadi berapa? Ni 7 tolak 1, 6 lah. 3 tolak 2, 1. 3 tambah 2, 5. Jadi, yang Laili buat, resepi dia berapakah nisbah bilangan cawan tepung? Tepung kepada susu. Tepung ada 6, susu ada 5. Itu je. Okey.